Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Bab seterusnya iaitu perbezaan ulama tentang waktu dikabulkan doa pada hari Jumaat. Ulama berbeza tentang waktu. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, ulama berbeza tentang waktu ini. Apakah masih ada atau sudah diangkat? Iaitu khilaf yang pertama, adakah maksudnya doa waktu yang mustajab tu masih ada ataupun dah diangkat? Dua lah, ala qaulur rajih, pendapat yang kuat kata masih ada lagi. Mereka yang mendapat bahawa waktu itu masih ada pula berselisih. Apakah ia berada pada satu waktu ataupun dia tak tetap, dia sentiasa bergerak-gerak. Dua pendapat juga. Dan pendapat yang lebih tepat adalah dia tetap. Mereka yang mengatakan waktu itu tidak berada pada saat tertentu berbeza pula. Apakah ia berpindah-pindah di setiap saat pada hari Jumaat ataupun tidak? Terdapat juga dua pendapat. Kemudian yang mengatakan bahawa waktu itu tak berubah-ubah pada satu waktu sahaja, tetap. Mereka berselisih pendapat tentang bilakah waktu tersebut. Jadi ada 11 pendapat. Masya Allah, 11 pendapat. Banyaklah pendapat ni. Kenapa ada 11 pendapat? Sebab dalil tu tak jelas, ataupun yang jelas hadis tak berapa nak sahih. Sebab tu ulama ada berbeza pendapat. Macam masalah qasar, masalah ada marhalah tak ada marhalah kan. Betapa banyak pendapat ulama di kalangan pada pendapat tersebut. Begitu juga dapat masalah hari, 3 hari, 1 hari, 2 hari, 7 hari, 18 hari, 6 bulan, berkenaan dengan orang yang musafir. Ibnu Munzir berkata, kami riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata waktu tersebut adalah dari sejak terbit fajar, pendapat pertama, hingga matahari terbit, dan sejak selesai salat asar hingga matahari terbenam. Pendapat pertama kata ada dua waktu. Satu waktu subuh masuk sampai habis waktu subuh, dan masuk waktu dan lepas sembahyang asar sampai waktu maghrib. Itu pendapat yang pertama lah. Ini pendapat ni sekadar kita untuk maklumat saja. Yang kedua, saat matahari tergelincir. Bila tergelincir? Bila dah masuk waktu zuhur tu lah, masuk waktu Jumaat tu, waktu matahari tergelincir. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, ketika muazzin mengumandangkan azan untuk Jumaat. Maksudnya bukannya ketika tergelincir tu, itu ketika azan Jumaat tu. Tak, zaman Nabi satu azan saja. Jadi tak ada azan kedua, azan pertama, azan Jumaat. Yang keempat, ketika imam duduk di atas mimbar berkhutbah sehingga selesai. Ini pendapat Hasan al-Basri. Yang kelima ialah waktu dipilih oleh Allah SWT untuk solat, iaitu ketika solat tersebut, solat Jumaat tu sendiri. Ini pendapat Abu Burdah, sahabat juga. Dan dikemukakan oleh Abu Siwar al-Adawi, di mana beliau berkata mereka beranggapan bahawa doa dikabulkan adalah tergelincir matahari hingga masuk waktu solat. Ini dari tergelincir matahari sampai solat tu, sekejap lah. Maksud tergelincir matahari, maksudnya dah azan, lepas azan khutbah Jumaat, lepas khutbah Jumaat solat tu dah stop dah. Pendapat antara matahari naik sejengkal hingga 1 hasta. Yang ni ketika duha, matahari naik sejengkal sampai 1 hasta waktu duha. Demikian dikatakan oleh Abu Dzar al-Ghifari. Ke-8, antara waktu salat asar hingga matahari terbenam. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hurairah, Atha, Abdullah bin Salam dan Tawus. Semua ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Yang ini dapat waktu asar sampai maghrib. Yang ke-9, saat terakhir sesudah salat asar. Ini adalah perkataan Ahmad dan majoriti sahabat dan tabi'in. Yang ke-9 ni kita letak bintang. Ke-10, sejak imam datang hingga salat
selesai. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Pendapat Imam An-Nawawi. Ini juga boleh kita letak bintang kat situ. Ke-11, ia adalah waktu ketiga dari siang hari. Pendapat ini diukil dalam penulis kitab Al-Mughni, Ibn Qudamah. Dalam kitabnya, kitab mazhab Hanbali, Ka'ab berkata, kalau seseorang membahagi Jumaat pada perkumpulan, saya mendapatkan waktu itu. Umar berkata, sesungguhnya permohonan permohonan hajat pada satu hari sangatlah singkat. Pendapat paling berdasar di antara pendapat-pendapat ini ada dua. Mana satu yang dua tadi? Yang saya letak bintang tadi. Yang saya suruh letak bintang itulah dua pendapat yang kuat. Ingat tak nombor berapa saya letak bintang tadi? 9 dan 10. Okey. Pendapat paling berdasar di antara pendapat ini ada dua. Dia tak sebut dua je. Okay? Keduanya sama diindikasikan oleh hadis-hadis yang sahih. Lalu salah satunya lebih kuat dibanding yang lainnya. Dua ada hadis yang sahih, tapi ada satu lagi pendapat yang lebih kuat mengikut pendapat Imam Ibn Qayyim. Okey. Dalil mereka yang berpendapat bahawa waktu pengabulan doa adalah ketika imam khatib telah duduk di mimbar. Nanti saya kata, ni pendapat ke berapa ni? Yang ke-10 lah. Sehingga imam telah datang hingga solat selesai. Imam datang tu bukan imam datang masjid. Imam datang tu imam naik ke mimbar. Sebab memang sunnahnya Nabi SAW akan masuk dan terus naik ke mimbar. Bila azan tu terus naik ke mimbar. Kalau tu ustaz, kalau imam tu datang awal, pejabat dekat sebelah masjid apa semua kan, tu bukan maksudnya. Jadi imam datang untuk naik ke mimbar. Pendapat pertama mengatakan bahawa waktu pengambulan doa seperti disitir dan disebut dalam hadis adalah ketika imam telah duduk hingga solat selesai. Hujah bagi pendapat ini adalah riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Burdah bin Abi Musa, bahawa Abdullah bin Umar bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar bapamu menceritakan sesuatu dari Rasulullah SAW tentang waktu pengabulan doa pada hari Jumaat? Dia menjawab, benar, aku mendengar beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, waktunya adalah antara imam duduk hingga salat selesai ditunaikan. Ustaz, tolong beri pencerahan sikit. Waktu imam berkhutbah, kita tak boleh cakap pun. Solat. Jadi bila kita nak doa? Faham tak? Di celah-celah antara khutbah tu kan kita boleh doa. Kita tak boleh cakap. Kita tak boleh cakap. Doa antara khutbah kita boleh doa. Antara dua khutbah. Antara dua khutbah. Adakah antara dua khutbah ataupun waktu khutbah tu? Antara dua khutbah lah, itu je lah waktu kita baca doa. Masa tengah khutbah mana boleh kita baca doa. Itulah dia. Jadi waktu itu, jadi waktu yang panjang ketika solat tu, itu waktu yang paling yang ada ruang untuk kita berdoa. Sebab itulah orang kita berdoa pada waktu tersebut. Tahu tak? Lepas tu kita tengok orang lepas antara dua khutbah semua baca doa, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab nak jaga hadis Nabi SAW tadi lah, berdasarkan pendapat tadi lah. Jadi waktunya tak panjang lah. Maksudnya setengah minit je kot doa tu. Tak panjang lah. Memang waktu dia sekejap. Memang waktu dia sekejap. Kita doa dalam hati masa khutbah tu, doa dalam hati. Masa khutbah kena dengar khutbah, kena memikirkan makna yang oleh imam baca. Kalau semua sibuk berdoa, imam khutbah seorang-seorang lah. Semua khusyuk ini ada, semua rupanya tengah doa. Tak dengar khutbah aku, tak. Adakah perlu imam bagi masa sikit antara dua? Memang imam duduk sekejap. Dia nak bagi masa bagi kita. Duduk sekejap, masa doa lah. Doa. Memang macam tu, itu sunnah. Bagi masa dia panjang lagi. Jangan. Ikut sunnah Nabi. Jangan panjang sampai setengah jam. Betul itu doa makbul, baca sampai setengah jam. Para sahabat faham juga masalah ni, tapi para sahabat tak buat macam tu.
Ustaz, bagi suruh rumah macam ni Ustaz? Kalau isi rumah untung lah. Dia tengok TV, imam tengah naik khutbah, dia cakap Boleh kan Ustaz? semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang sama. Saya nak confirmkan sebab tak ada dalil. Cakap pasti doa perempuan terkabul. Mana? Tak ada dalil. Saya kata semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa perempuan juga. Doa mengabulkan. Semoga la'allallah an yaqbala du'aakum. Okey, selesai masalah ni. Bagus, sebenarnya Ghirah nakkan doa makbul, betul tak? Bukan sebab nak suka bertanya. Jangan tanya-tanya takut khutbah tidur. Tanya beria semua berdoa waktu bila khutbah tidur. Benar, aku mendengar beliau bersabda, inilah aku mendengar waktunya adalah antara imam duduk hingga salat selesai. Hadis ini riwayat Muslim. Tetapi para ulama yang pakar ilal hadis, pakar hadis yang lebih dalam, kita tahu hadis sahih Muslim sahih lah, ulama sepakat. Tapi pakar ilal hadis dia ada perbincangan dalam masalah hadis ni, tapi saya tak nak bawa tentang bincang masalah ni. Tapi kesimpulan dia kata yang sahihnya ia adalah mauquf, tak sampai kepada Nabi. Dia adalah pendapat sahabat tu sendiri. Bagi baca perbincangan yang panjang tu, yang hujung sekali, oleh kerana itu Ad-Darqutni menandaskan. Apa menandas ni? Ya Allah, menandaskan maksud mentandaskan. Menandaskan iaitu Ad-Darqutni merojihkan pendapat. Jazama, menetapkan bahawa dia yakin bahawa sanadnya mauquf, iaitu terhenti kepada sahabat tadi, tidak sampai kepada Nabi SAW, dan itulah yang benar. Maksudnya pendapat ini ialah sebenarnya pendapat yang sahihnya, ia adalah pendapat sahabat tadi, pendapat sahabat. Tapi sekali lagi, biar kita bincang masalah pendapat sahabat ni, bab pengabulan doa ialah bab ghaib, maka tidak ada ruang untuk ijtihad kat situ. Walaupun hadis tu mauquf, wallahu a'lam, dia martabatnya macam martabat marfu'. Sebab tak mungkin sahabat akan cakap benda ghaib dengan pendapatnya sendiri. Macam ustaz-ustaz kita zaman sekarang. Ustaz kita zaman sekarang suka cakap benda ghaib, tak ada dalil, ngepek. Nabi Adam turun kat Gunung Jerai lah. Baru-baru ni kecoh dalam Facebook, Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Macam-macam semua tak ada Facebook, tak tahu benda ni. Kita orang budak-budak muda baca Facebook, dah kecoh dalam Facebook dah. Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Di Gunung Jerai tu ada satu tempat tau. Konon-kononnya ada satu syekh dua tahun. Kerajaan negeri akui nak di landmarkkan pula supaya orang datang visit. Biasalah tu. Cerita lain. Kalau saya komen bab tu mesti panjang, nak cuba. Ibn Majah dan At-Tirmizi meriwayatkan dari hadis Amr bin Auf Al-Muzani dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba. Inna fil Jum'ah la sa'atan la yuwafiquha 'abdun yaqum wa yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu Allah iyah. Sesungguhnya pada hari Jumaat dapat waktu yang tidaklah seorang hamba meminta pada waktu itu kepada Allah, melainkan Allah akan memberinya apa yang diminta tu. Mereka berkata para sahabat, wahai Rasulullah, kapankah, bilakah waktu itu? Beliau menjawab, ketika salat didirikan hingga selesai. Ini pendapat. Ketika salat didirikan, jangan tanya bila nak doa. Dan solat tu semua doa. Okey. Kalau kita baca bawah ni, perawinya lemah. Riwayat Ibn Majah, kitab Iqamatus Salah, bab Majaa' fi Salah, yang Majmu'ah At-Tirmizi, Kitabus Salah. Bila Majmu'ah, dia kata Al-Amru bin Auf bin Al-Buzani seorang perawi yang dhaif, lemah. Meski demikian, At-Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib.
Al-Mundhiri berkata dalam kitab Targhib wa Tarhib, Kathir bin Abdullah seorang perawi yang sangat lemah. Namun beberapa hadis ini dinyatakan hasan oleh Tirmizi, dan bahkan beliau mensahihkan hadis tentang as-sulh, perjanjian damai. Maka para pakar hadis mengkritik sikapnya yang mensahihkan hadis Kathir bin Abdullah dan juga pernyataan yang menganggapnya hasan. Wallahu a'lam. Sementara Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam kitabnya Al-Fath, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Jarul Al-Mughirah dari Wasil bin Ahbab dari Abu Burdah, perkataannya sendiri. Maksudnya pendapat dia. Okey, pendapat sahabat tadi. Allahu a'lam bissawab. Okey. Kemudian kalau kita baca tajuk ni, Ibn Qayyim dia sokong pendapat yang kata waktu itu adalah lepas asar. Okey. Pendapat kedua mengatakan waktu tersebut adalah sesudah salat asar. Ini adalah pendapat paling kuat antara dua pendapat yang ada. Ini adalah perkataan Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad dan sejumlah ulama lainnya. Hujah bagi pendapat ini adalah riwayat Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba, seorang muslim, la yuwafiquha muslim, okey, qaimun wa yusalli, berdiri dan memohon kepada Allah pada waktu itu, melainkan Allah Ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Ia adalah setelah salat asar. Tu kuat lah. Jelas ada lafaz setelah salat asar. Okay, itu hadis dia pula. Hadis riwayat Ahmad dari hadis Abu Sa'id dari Abu Hurairah. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Salamah Al-Ansari, seorang perawi yang majhul, tidak dikenali. Biografinya disebut dalam Kitabul Mizan dan Lisanul I'tidal, akan tetapi ia didukung oleh riwayat yang sesudahnya. Ada sokongan yang lepas tu pula. Apa yang sokongan lepas tu? Iaitu Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan daripada Jabir dari Nabi SAW. Beliau bersabda, hari Jumaat terdiri daripada 12 waktu, 12 sa'atan. Okey, pada satu waktu yang tidak didapatkan seorang muslim memohon kepada Allah sudah waktu itu, melainkan akan diberi. Carilah ia pada akhir waktu asar. Baca letak kaki bawah tu, Abu Daud, Kitabus Salah, bab ijabat ayat sa'atin hiya fi yaumil jum'ah. Bab yang ijabah tu, waktu yang mustajab tu pada waktu bilakah dia? Ayat sa'atin hiya, dia itu waktu bila? Fi yaumil jum'ah. An-Nasa'i, Kitabul Jumaah, bab waktu Jumaah, sanadnya jayyid, bagus, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi menganggapnya sahih. Sementara Al-Hafidh Ibn Hajar menggolongkannya sebagai hadis hasan. At-Tirmizi berkata, Ahmad, iaitu Ahmad bin Hanbal berkata, kebanyakan hadis tentang waktu yang diharapkan dikabulkan doa adalah sesudah salat asar. Namun diharapkan juga, nampak ada perkataan diharapkan juga tu. Maksud ulama hadis ni, Imam Tirmizi ni hafal beribu hadis, tapi dia tak berani nak kata pendapat inilah yang paling hebat, dan diharapkan juga. Lepas tu macam perempuan tadi, kalau kat rumah macam mana ustaz? Diharapkan juga. Harapkan jugalah macam tu, dapat juga doa tadi kan. Sebab hari Jumaat ni semua kena, bukannya orang lelaki je kena. Dah. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Salamah bin Abdul Rahman bahawa sekelompok manusia di antara sahabat-sahabat Rasulullah berkumpul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun memperbincangkan waktu yang ada pada hari Jumaat. Lalu mereka berpisah tanpa berbeza pendapat bahawa ia berada pada akhir waktu dari hari Jumaat. Sa'id bin Mansur, Sunan Sa'id bin Mansur, tak famous sunan ni, tapi memang jadikan tempat rujukan. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Salam, ia berkata, aku berkata sementara Rasulullah SAW sedang duduk, sesungguhnya kami mendapati dalam kitab Allah, yakni Taurat, bahawa pada hari Jumaat dapat waktu yang tidak seorang pun hamba mukmin bertepatan salat memohon kepada Allah Azza wa Jal, melainkan Allah akan memenuhi untuknya keperluannya. Perawi berkata, Abdullah berkata, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadaku, mengatakan atau beberapa saat. Aku berkata, engkau benar wahai Rasulullah, atau beberapa saat. Aku bertanya, kapankah waktu itu? Bilakah waktu itu? Beliau SAW bersabda, ia adalah waktu terakhir dari waktu-waktu siang. Maksudnya waktu asar lah.
Aku berkata sesungguhnya ia bukan waktu untuk salat. Ini berkenaan dengan, kalau kita patah balik hadis, muka surat qaimun wa yusalli. Sebab bila dia terjemahkan dengan makna. Kalau buka surat 3 tu, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat waktu, bawah kan perenggan yang bawah sekali tu, surat 3, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba bertepatan memohon kebaikan kepada Allah pada waktu itu. Sebenarnya dengan lafaznya adalah qaimun wa yusalli. Kalau tengok Arabnya lafaz qaimun wa yusalli, yas'alullaha syai'an. Ada perkataan yusalli kat situ. Itu yang menjadi perbincangan ni, yang kita baca ni. Sebab dia kata apa? Sungguhnya ia bukan waktu untuk salat. Sebab dalam hadis tu dia kata qaimun wa yusalli, salat. Sekali dia jawab, beliau SAW bersabda, benar, sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila setelah selesai salat dan duduk dan tak ada apa yang membuatnya kecuali duduk, kecuali salat, maka ia berada di dalam salat. Maksud apa tu? Kita ni kalau kita lepas solat, kita duduk berzikir, subhanallah, 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 berzikir lagi sampai kita keluar masjid tu, malaikat tuliskan kita pahala macam solat juga. Faham tak? Kita masuk je masjid, kita start iktikaf saja, malaikat dah kira macam kita solat walaupun tak solat lagi. Sebab tu dalam kitab hadis dia ada satu bab, dia kata bab datang awal ke masjid macam solat. Fa huwa fi salati ma kanat as-salati tahbisu, kata Nabi SAW. Maka dia itu seolah-olah bersolat selagi mana solat itulah yang menghalang. Maksudnya tahbisuhu, dia yang menghalangnya, menahannya adalah solat. Apatah lagi kalau dia nak tunggu solat maghrib. Sebab tu kalau kita pergi Mekah ke Madinah ke, waktu asar tu orang dah duduk dah, dari sampai maghrib, lepas tu sampai isyak dah balik. Masa tu tunggu lama. Nak pula tunggu, dah duduk kat kursi syekh kan, nak tunggu syekh tu ceramah, dia akan duduk situ sampai maghrib. Ini antara sunnah yang ditinggalkan lah, antara sunnah-sunnah yang kita terlepas lah. Sebab kita semua kerja office, nak ambil anak sekolah, nak macam-macam kan. Itulah dia. Betul dia kata. Sebab tu kita tengok ada sahabat kata, ya Rasulullah, itu bukan waktu solat, kita tak solat pun waktu tu. Bahkan itu adalah waktu yang haram solat, betul tak? Waktu yang haram solat. Namun Nabi kata benar, sesungguhnya seorang hamba mukmin, bala innal 'abdal mu'min idza shalla thumma jalasa, kemudian dia duduk, la yujlisuhu, tidak menudukkannya illa salah, melainkan nak tunggu solat lagi, fa huwa fi salah, maka dia dalam solat. Sebab dia di akhir waktu asar kan, maksudnya dia nak tunggu sembahyang maghrib. Jadi tidaklah yang menahannya daripada dia keluar, melainkan dia nak tunggu solat maghrib. Maka tertulislah baginya juga macam dia sedang solat. Jadi tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi tadi, iaitu qaimun wa yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Allah Ta'ala akan bagi kepadanya. Boleh tak buat solat sunat tahiyatul masjid? Boleh. Ataupun dia nak buat trik ke, dia pergi kentut, dia pergi toilet, dia kentut, ambil wuduk, buat solat sunat wuduk. Boleh lah. Nak buat trik tu, pukul banyak angin, kentut, lepas keluar ambil wuduk, solat sunat wuduk. Dia kentut lagi, dia keluar ambil wuduk, masuk lagi. Kau boleh buat trik tu lah. Kalau tak boleh pun dia macam solat juga sebenarnya, jangan risau. Boleh solat juga. Ataupun dia solat sunat tahiyatul masjid. Kan Nabi kata apa? Seorang itu bersolat, dan Nabi tak tentukan solat apa, solat umum kan, solat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk dan tidaklah menghalangnya untuk keluar, melainkan untuk solat maghrib tu. Jadi
Apa cara kita? Cara kita adalah kita datang awal untuk solat maghrib hari Jumaat, itu je. Maknanya kalau kita tak solat pun dah dikira solat sebab kan? Ya, betul. Yes. Kalau kita nak buat juga, sebab ada perintah Nabi mengatakan masuk masjid je mesti solat tak Ya, tuan masjid lah. Ya, tuan masjid lah. Jadi, nak kata sentiasa solat tu tak lah. Sebab tu waktu larangan solat. Boleh nak atas masjid. Boleh. Kalau kita kat Masjidil Haram lagi, dia boleh tawaf. Tawaf tu salat. Tawaf tu ialah salat. Cuma Nabi kata solat yang boleh bercakap padanya, kan? Kerana kata solat itu, tawaf tu salat, jadi boleh bercakap padanya. Kita tawaf, sambil tawaf tu doa, dapat juga. Kalau kat Masjid Nabawi tak boleh macam tu, kita tunggu kan. Jadi kalau Masjidil Haram boleh. Biasa kami dulu ngaji sebab nak cuk kursi sebelah syekh tu. Jadi kami tak tawaf, kami duduk. Syekh tu kat sini kursi dia. Jadi kalau bangun, orang lain masuk. Orang lain masuk waktu maghrib, nanti kena duduk ujung, jauh daripada syekh, tak best. Kalau nak duduk rapat dengan guru kan. Jadi kita waktu asar dah kena cuk dah, jadi orang semua tawaf, kita duduk kat situ. Itu cerita lain lah. Okey, faham tak ni? Faham. Dalam Musnad Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan kepada Nabi SAW, kerana apakah penamaan hari Jumaat? Kenapa dinamakan hari Jumaat? Beliau bersabda, kerana padanya dicetak tanah liat bapamu. Apa perkataan Arab ni? Tubi'at, betul lah, tubi'at, dicop tanah. Mana dibentukkan lah. Tanah liat bapamu Adam. Padanya terjadi kematian semua makhluk, itu hari kiamat. Padanya terjadi hentaman yang keras, iaitu al-ba'thah, al-batshah, itu azab yang keras lah. Inna batsha rabbika lasyadid. Di akhir hari itu terdapat satu waktu, salah satunya adalah waktu di mana seorang yang berdoa pada waktu saya akan dikabulkan untuknya. Sebutkan dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Dari bayangkan Ibn Qayyim dah hafal semua ni, pada tulis dalam kenderaan. Kita nak baca pun penat, dia hafal semua ni. Disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Kita dah tahu sudah lah ustaz pun baca panjang ni. Disebutkan dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dari hadis Abu Salmah dari Abdul Rahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumaat. Pada dia diciptakan Adam, pada dia diturunkan, pada dia terima taubatnya, pada dia meninggal, pada dia terjadi kiamat. Tak satu pun binatang melata melainkan berteriak pada hari Jumaat sejak subuh hingga matahari terbit, kerana khawatir akan menjadi kiamat, kecuali jin dan manusia. Masya-Allah. Pada hari itu terdapat satu saat yang tidak seorang pun hamba muslim bertepatan solat padanya, mohon kepada Allah sesuatu, melainkan dia akan beri kepadanya. Ka'ab berkata, itu terjadi pada satu hari dalam setiap tahun. Aku berkata, bahkan pada setiap Jumaat. Ka'ab membacakan Taurat dan berkata, benarlah Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata, kemudian aku bertemu Abdullah bin Salam, lalu aku menceritakan kepadanya tentang pertemuanku dengan Ka'ab. Maka beliau berkata, sungguh aku telah mengetahui waktu tersebut. Aku berkata, beritahukan padaku tentangnya. Dia berkata, saat akhir pada hari Jumaat. Nampak? Saat akhir pada hari Jumaat. Aku berkata, bagaimana bisa demikian? Bagaimana boleh demikian? Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, tak seorang pun hamba muslim bertepatan solat padanya. Sekali lagi Ka'ab kata, macam mana pula Nabi kata solat qa'imun wa yusalli? Ibn Salam berkata, bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa duduk di tempat duduknya menunggu solat, maka dia berada dalam solat hingga dia mengerjakan solat. Aku berkata, benar. Beliau berkata, itulah yang dimaksudkan. Masya Allah. Dah dua dah, satu hadis Nabi, satu sahabat sendiri. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Kuat hadis ini sebagaimana kandungan terdapat dalam As-Sahihain. Jadi pendapat yang jadi pendapat kesimpulan dulu, pendapat yang kuat adalah di akhir-akhir waktu solat Asar. Ustaz, akhir-akhir tu bila? 5.30 ke 6 ke 6.30 ke? Pandai-pandailah. Lagi lama, lagi beratur, lagi dapatlah. Lagi awal, lagi dapatlah. Maksudnya lagi awal, dia punya kebarangkalian tu lagi tinggi lah. Sebab akhir tu bila akhir? Dia dekat masuk bila? 7 suku, 7.10, 7.5 minit, 7, 6.50, 6.55, 6.45, 6.30. Itu semua akhir tu. Dah 1 jam akhir tu, bila matahari dah tak terang, tu dah kira akhir lah. Nak tahu akhir tak akhir, bila datang dah tak terang matahari tak terik dah. Sebab tu melawat makruhkan solat asar bila matahari dah tak terik.
Bukan tak terik sebab mendung, bukan sebab jerebu, bukan. Memang sebab matahari dah tak terik lah. Bukan sebab hujan. Apa sebab tak terik tu sekitar pukul apa? 6.30. Sekarang ni 6.30, pukul 6 panas lagi, 6.30. Jadi itu 6.30 sampai maghrib tu dah kira akhir waktu lah. Jadi macam kamu nak jazamkan, nak tepatkan 7 suku. Jadi kita kata kalau lagi awal pukul 6.30 akan datang, lagilah kebarangkaliannya lebih tinggi dapat. Muskilan sikit tentang tadi penciptaan Adam dan juga hari kiamat pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat dan waktu ya. Hari Jumaat tu di mana? Sebab kalau hari Jumaat tu di Mekah, dia merekam masih hari Khamis, dan di Jepun dah hari Sabtu. Sabtu. Hari Jumaat insya-Allah tak rasa hari Jumaat lah. Itu beriman padanya. Tak kisahlah Jumaat mana pun. Hari Jumaat Jepun ke, yang penting kita tak ada waktu tu. Yang penting kita tak ada pada waktu tersebut. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata syarrun nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sebenarnya di antara manusia yang terburuk sekali, Al-Qamah Qala SAW, kalau saya silap tapi maksud dia, iaitu seburuk-buruk manusia adalah ada dua. Satu, menjadikan kubur itu sebagai tempat sembahan. Yang kedua, iaitu orang yang sempat jumpa hari kiamat. Itu seburuk-buruk manusia. Sebab hari kiamat tidak akan berlaku melainkan semua orang jahat dia. Nabi kata la taqumus sa'ah, hadis Muslim, kita beriman. La taqumus sa'ah wa fil ardi man qala man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan berlakunya hari kiamat selagi mana kat bumi ini ada orang yang kata Allah tu Allah, Allah, Allah. Dia sebut pada Selasa lepas baru ni, sehingga hadis riwayat Ad-Darqutni, dia dikatakan wahai sahabat, kata yang meriwayatkan hadis tu kata, wahai sahabat, apa faedah sebut Allah Allah sedangkan mereka tak solat, tak zakat, tak puasa, tak haji, semua tak buat. Yang dia tahu Allah je. Dan bila ditanyakan pula, dia kata, ialah ini kami dapat daripada atuk nenek kami, perkataan Allah ni. Yang sebut tu pula yang tua je. Maksudnya amalan yang ada pada tu hanyalah perkataan Allah. Sebab tu sebagian ulama' dia kata boleh berzikir dengan lafz Allah. Allah, 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 itu. Sebagian ulama' dia ambil pendapat tersebut. Tapi sebagian ulama' dia rad balik. Syekh Abdullah Al-Imam dia kata, tak, itu maksudnya itu yang ada. Kita takkan nak zikir Allah Allah, kita ada la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Takkan nak pakai orang yang di akhir zaman ni zikir. Itu ni hujah lah. Lalu kata, apa yang akan Allah, perkataan Allah tu, apa yang boleh buat pada dia? Kata sahabat tersebut, Allah ni lah yang akan menyelamatkan dia daripada azab akhirat kelak. Maksudnya ketika itu, kalau itulah ilmu yang sampai, itulah yang bakal menyelamatkan dia. Kemudian bila yang kena Allah, Allah ni habis mati semua, dah tak ada lah orang kena Allah. Nah, ketika itu berlakunya hari kiamat. Sebab itulah tak payah tahu sangat lah hari Jumaat ke bila waktu. Yang penting, ya Allah, janganlah kita ni sempat jumpa hari kiamat. Bersedialah kiamat kecil kita, itu lagi penting. Tapi kita tahu hari Jumaat mana, wallahu alam. Mungkin Jumaat Jepun, mungkin Jumaat Mekah, mungkin Jumaat Malaysia, mungkin Jumaat wallahu alam. Besar Allah Ta'ala kata hari Jumaat. Ustaz, sebelum tu kan tadi dengar Ustaz kata dua jenis manusia yang buruk. Orang yang menjadikan kubur sebagai tempat sembahan, Jadikan kubur sebagai tempat sembahan. Sembah kubur. Ya, sembah kubur. Jadikan kubur tempat ibadah. Dan maksudnya jadikan tempat dia menyembah kubur tersebut, macam kaum Yahudi dahulu, ittakhadhu qubur anbiya'ihimul masajid, jadikan kubur-kubur sebagai masjid. orang yang baca surah Yasin di kubur kita tu. Ada kategori masuk kategori ni. Baca Quran sembahan. Baca Yasin kat kubur. Kalau ambil pendapat yang ulama kata boleh tu, dia baca tu untuk si mati lah. Dia baca untuk si mati, bukannya dia baca kepada si mati. Yang kita kata syirik tu adalah dia beribadah kepada si mati. Kalau dia beribadah kat situ dengan harapan bahawa lebih mustajab, itu bid'ah. Macam orang doa lah. Kita dah clear masalah ni sebelum ni. Orang yang doa dekat kubur, ada beberapa keadaan.
Pertama, dia doa di kubur untuk mendoakan si mati dalam kubur. Yang ni bolehlah, sunnah. Nabi buat. Ini sunnah, ini memang sunnah. Yang kedua, berdoa di kubur dengan maksud dia anggap bahawa doa di kubur itu lebih makbul. Sebab kubur itu kubur wali contohnya, kubur sahabat. Tapi yang diseru tu Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku datang kat kubur ni, ya Allah, kubur wali ini. Maka dengan kemuliaan kubur ini, ya Allah, maka kabulkanlah doa aku. Kan? Contohnya. Maka ini tak jatuh syirik. Ini namanya bid'ah. Kena detail masalah ni, bid'ah. Itu doa di makam Rasulullah di Madinah. Bid'ah lah. Patutnya doakan untuk Rasulullah. Ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad SAW di maqam Mahmud. Doakan, ya Allah, rahmatilah Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, rahmatilah Umar Al-Khattab. Itu doa. Doa untuk. Tapi doa, ya Allah, aku berada di hadapan kubur Nabi-Mu, ya Allah, dan kubur sahabat-Mu ke sahabatnya, ya Allah, maka kabulkanlah doa aku. Ini bid'ah, tak syirik lagi. Yang ketiga, kalau diseru orang dalam kubur, itu baru jadi syirik kepada Allah. Okey, bab baca Quran pula. Baca Quran memanglah kita kata tidak dijadikan sunnah. Memang tak sunnah pun, Nabi tak pernah baca Quran dekat kubur. Tapi boleh tak boleh tu? Kalau Nabi dah tak buat, kita nak buat. Kalau baca Kalau Nabi tak buat, kita nak buat. Kata Nabi lah, panutan kami angkat spanduk Maizah, Rasulullah, pengikut kami ikut Rasulullah, kami sayang Rasulullah, Rasulullah ikutan kami. Dekat kubur Nabi tak baca, kamu baca. Masa Maulid Rasul berarak-arak, gedak pakai baju sama semua, pink semua angkat. Rasulullah panutan kami, Rasulullah ikutan kami. Rasulullah tak baca dekat kubur, kamu baca dekat kubur. Ya, ada ijtihad sebahagian ulama atas sebahagian sahabat pun. Tapi kita kata sebahagian sahabat buat, majoriti sahabat lain tak buat. Agak-agaknya majoriti lah. Abu Bakar, Umar, Uthman, dia kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidhi. Nabi SAW kata hendaklah ikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Bila Abu Bakar meninggal, Umar baca Quran tak kat kubur Abu Bakar? Kalau ada bagi tahulah. Kalau ada kita buat lah, bukan susah nak baca Quran. Jadi barakallahu fikum. Tapi pada masa yang sama, saya tidaklah ingkar macam ingkar bid'ah lain. Sebab ada juga pendapat sebahagian segelintir ulama yang kata boleh baca Quran kat kubur untuk si mati. Jadi saya taklah ingkar macam ingkar bid'ah orang yang buat bid'ah apa semua. Cuma kita kata tak jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang buat, tak apalah, tak salah gaduh-gaduh sangatlah. Tapi ingatlah hadis Nabi SAW, Nabi kata ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tak benda ni. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu berselisih tentang satu perkara, kembalilah kan kepada Allah dan kepada Rasul. Dah. Habis cerita. Balik kepada tadi baca Quran di kubur. Kalau fitnah cuma sahabat, bukannya anak ataupun keluarga, ahli keluarga si mati itu, sampai ke? Ni isu lain pula, panjang lain bincangan. Masalah sampai ke tak pahala tu. So berkait tu. Katakanlah kita ambil pendapat yang kena sampai lah. Jika kena sampai pun tak baca kat kubur, baca kat rumah lah. Korang kalau baca kat rumah kan, kena bagi makan nasi lagi, kena baca bagi air lagi. Nanti tuan-tuan, ayah saya dah meninggal lah, saya dah tanam. Kalau tuan-tuan beriman bahawa boleh sampai pahala sedekah, tuan-tuan bacalah kat rumah Al-Baqarah ke, satu Quran ke, sedekah kalau kat ayah saya ni. Kata macam tu, senang cerita. Kalau tuan-tuan tak percaya bahawa dia sampai, doalah banyak-banyak untuk ayah saya. Adapun nak baca kat rumah, tak apalah. Mak saya tengah bersedih, nak sibuk buat makan lagi apa semua. Kalau tuan-tuan ikhlas, kata betul sampai, tuan baca kat rumah, baca Al-Baqarah. Kata. Contohnya, saya kata contoh.
Itu sampai ke tahlil tadi. Tahlil. Lepas sebab itulah, nampak tak? Orang kita bila bincang masalah sampai ke tak sampai pahala bacaan, dia campurkan sekali dengan masalah tahlil. Tahlil bukan sunnah, tahlil bid'ah. Tapi bacaan Bila kita kata tahlil tu bid'ah, dia kata, "Oi, ustaz tak percaya ke bahawa pahala bacaan?" Saya kata percaya pahala bacaan tu sampai. Tapi tahlil adalah bid'ah. Sebab tahlil tu dia ada bacaan tertentu, bilangan tertentu, gaya tertentu, ayat tertentu, doa tertentu. Ada gia 1, ada gia 2, ada gia 3. Tahu tak? Fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul maqsud. Mana datang hayyul maqsud, hayyul mawjud? Mana datang? Tak adalah hadis Nabi SAW. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai tepuk. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada dalam petunjuk Nabi SAW. Ada 124,000 sahabat. Takkanlah kalau tahlil ni sunnah, takkan 124,000 satu pun tak ada tahlil, tak riwayat pada kita satu tahlil pun. Hadis basuh berak pun sampai, takkan hadis tahlil tak sampai. Kasar bunyi tu. Okeylah, hadis lain pun sampai, hadis sapu hidung, cara bersin. Rasulullah kata kalau bersin tutup mulut pun sampai. Mana takkanlah benda kematian besar macam ni tak sampai. Macam orang kita kan, tahlil tu dah macam satu benda yang dah mutawatir. Dah macam wajib. Lepas tu macam orang tak bertikaikan sangat dah. Kalau zaman sahabat macam tu, mestilah penuh kitab-kitab ulama fiqah kita. Kaedah tahlil pertama, kaedah tahlil kedua. Apakah makan nak disediakan? Apa mesti ada. Ada metodologi. Ada orang bawa satu riwayat daripada Tawus, tak salah saya. Dia kata Tawus bin Kaisan ini, dia bila orang meninggal dia akan bersedekah selama 7 hari. Saya kata itu adalah amalan secara individu. Dia tak buat kenduri tahlil ramai-ramai macam tu, tak. Dan kalau sahih sekalipun, kalau buat sekalipun, ia adalah pendapat dia. Para sahabat lain tak buat. Lepas tu baru 2-3 bulan Syatarifi atau Syatarifi dia buat satu kaedah, letak kaedah yang bagus. Apa yang pelik pendapat di kalangan sahabat, tabi'in, kita tengok majoriti tabi'in kata apa. Apa yang pelik di kalangan sahabat, kita tengok majoriti sahabat kata apa. Macam itulah senang. Kata Syekh Salaf Fawzan sama juga dalam syarah sunnah. Dia kata ada satu benda yang dibuat bersalahan dengan sahabat-sahabat yang majoriti buat, maka kita ambil pendapat yang majoriti sahabat. Bila satu sahabat bersalahan dengan yang 4 sahabat yang besar, ini dalam kitab Jami' Ulumul Hikam dah sebut dah, maka kita ambil pendapat sahabat ni. Kalau Ali bertemu dengan Umar, pendapat mana? Umar kita utamakan. Kita kata benda ni dah warid. Bukan kata asal ada orang buat, kita buat. Ada sahabat bergulit-gulit atas pasir ketika tak ada mandi wajib, kita buat tu. Kenapa kau buat ni? Ikut sahabat. Sahabat buat juga. Maksud kau mana? Sebab sahabat ada buat bergulit-gulit atas pasir mandi wajib. Ada salah seorang yang mengajar kepada kami lah, mengatakan siapa yang deny ni, dia kata orang tu belum cukup ngaji. Tak apa. Aku nak ikut Nabi, aku nak kata cukup ngaji pun. Nak kata kita tak cukup mengaji ke, Wahabi ke, kaum muda ke, apa aku peduli? Apa aku peduli? Akhirat kelak bukan kata kamu ni cukup mengaji ke tak mengaji dalam kubur. Ada tanya. Soalan yang keempat, lepas mana Nabi yuk, adakah kamu ni cukup mengaji ke tak cukup mengaji? Malaikat tak tanya. Malaikat tanya ikut Nabi ke tak ikut Nabi. Nabi tak buat tahlil dah, sudah cerita. Habis tu kamu tak sayang mak ayah kamu. Bila ayah saya meninggal, saya tak pergi tahlil, saya pergi kelas. Lepas tu kebetulan ada daurah satu syekh Salim At-Tawil kata, saya ingat lah, datang ke rumah guru kami Syekh Aiman Hafizahullah. Datang rumah pagi tu meninggal lah guru semua, malam tu pergi. Ada seorang kawan-kawan ayah saya buatlah tahlil. Dia tengok saya tak ada. Dia kata confirm ustaz ni Wahabi. Saya kata saya datang kuliah. Malaikat penuh tu. Saya doakan untuk ayah saya, malaikat semua amin. Daripada pakcik amin, malaikat amin.
Itu kasar lah tu bunyinya. Tapi masa tu tengah darah panas lagi ya. Kalau sekarang taklah kata macam tu. Tapi kita kata penuh dengan pada majlis tu semua orang mengaji-ngaji, semua mengaji-ngaji hadis apa semua hafal-hafal Quran datang, dan saya beritahu pada guru saya, Syekh, nanti di akhir majlis tolong doakan untuk ayah saya. Lepas baca Sahih Bukhari, doakan untuk ayah. Mana? Masya Allah. Lagi power. Ini orang ni macam Yasin belum tentu betul makhraj lagi, starting mana salah. Yasin mana salah. 2 harakat ya, 2 harakat. Al-Quran ni kalamin al-Musa, ini kalamin Yasin, ini kalamin al-Musa. Ini tak lengkap 2 majibul gunnah. Kemudian nak doakan untuk ayahku. Tak payah cerita lah. Bukan niat buruk Ustaz. Kau keluar video ni kan Ustaz. Bukan. Saya kata kalau betul nak sedekah, balik rumah tu ngaji betul-betul untuk ayah saya. Kenapa nak buat pada rumah, dekat rumah saya juga? Balik tu lepas semayang tu, cuma duduk stay lepas semayang, buka Quran baca dan sedekahkan untuk ayah. Cuba buat macam tu kat masjid, mesti orang balik. Tak kata kalau kita bagi makan sekalipun, baca-baca semua, lepas isyak jangan balik ya. Saya bagi seorang satu Quran, baca surah Al-Baqarah untuk ayah saya. Kalau tak mampu surah Al-Baqarah, bacalah surah Al-Jumu'ah ke, baca surah apa, sedekah kepada ayah saya. Lepas baca balik, ayah saya perlukan sedekah. Baca Quran. Barakallahu fikum. Sebab tu kita jadi adat. Nak pula bacaan tentu, pilih surah ni, siapa yang tentukan surah tersebut? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila azwajihi wa anwari wa zurriyyatihi wa ajdadi. Hay syai'un lillahumul Fatihah. Datang dari mana tu? Datang mana? Alhamdulillah, buka YouTube Maulana Asri. Dia dah jelaskan dah. Asal usul ni baru 200-300 tahun yang lepas ya. Maulana Asri. Tak YouTube Maulana Asri, sejarah Maulana Asri. Maulana Asri. Saya cakap laju sangat ke? Dah lah tu cukup lah masalah ni. Nak baca Jumaat ni. Baca Quran kat rumah lah. Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura. Baca Iqra'ul Quran, bacalah Quran di rumah kamu, dan jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Menunjukkan bahawa apa? Menunjukkan bahawa orang tak baca Quran dekat kubur. Bacalah Quran di rumah kamu, janganlah jadikan rumah kamu macam kubur. Maksudnya kat kubur orang tak baca Quran. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, kalau aku pergi ke kubur, apakah amalan terbaik? Apakah amalan terbaik bagi assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa nahnu insyaallah bikum lahiqun antum faradna wa nahnu lakum muttaba' nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Doa itu Ustaz, tapi Nabi tak larang sembahyang zuhur 5 rakaat. Ada hadis Nabi kata janganlah kamu solat zuhur 5 rakaat. Tak ada habis cerita. Nabi tak larang. Kata Nabi tak larang. Nabi tu tak larang sembahyang zuhur 5 rakaat. Nah, ada hadis tak Nabi larang zuhur 5 rakaat? Tak ada. Main hadis tak ada larang, hadis tak ada larang. Ini banyaklah hadis tak larang. Banyak hadis tak larang. Nabi tak larang Nabi tak larang ambil wuduk, ada lah larangan hadis ni. Nabi tak larang kita baca doa iftitah masa rukuk, ada. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Asal kau baca ni Nabi tak larang. Kau jangan masalah. Kau doa kan. Masa sujud baca doa iftitah, tak ada siapa larang. Tapi orang kata masa tengah Rabbi fili Allahu akbar kabira walhamdulillah, baca kuat-kuat. Nabi tak larang baca kuat-kuat. Kalau setakat pakai hadis Nabi tak larang, banyak benda lah jadi Hindu lah kita, semua benda Nabi tak larang. Nabi tak larang datang masjid tak pakai kasut, ada. Pergi masjid bawa kafadi, Nabi tak larang bawa kafadi pergi masjid. So bawa kafadi ni Nabi tak larang. Benda ni Nabi tak buat, apa salahnya? Baik. Niat kerana Allah, berkorban kerana Allah. Kita kuzum Nabi tak larang. Betul. Nabi tak pernah hadis Nabi. Semua main-main hadis tadi tak larang. Masalah lah, kita ikut Nabi. Dah cukup dah masalah ni. Kau tak berhati lepas kelas.
Bukan tak berhati nak gaduh, tak berhati kita bincang malam-malam. Buat apa nak gaduh? Ini buat apa nak? Agama nak gaduh macam mana? Allah Ta'ala tak jadikan agama untuk bergaduh. Sebabkan bergaduhnya para sahabat tentang bila melawan tu qadar, tariklah itu qadar tu. Para sahabat bergaduh tentang Al-Quran. Dia kata Allah Ta'ala, adakah Al-Quran diturunkan untuk ini, untuk kamu bergaduh tentangnya? Mana datang kepada kamu, kamu terima hanya beriman dengannya. Quran itu tidak untuk jadikan jidal. Lepas tu Nabi kata apa? Tinggalkan jidal. Ma'utiya qaumun ma dhalla qaumun ba'da hudam minallah. Al-Quran sallam illa utitumul jadal illa uti kalau masalah lebih kurang maksud dia, tidaklah akan menjadi binasa satu kaum, sesat satu kaum itu setelah hudam minallah, datang pada petunjuk daripada Allah Ta'ala, Quran dan Sunnah, iaitu ketika mereka itu diberi al-jadal. Al-jadal apa? Suka bincang-bincang, berdebat-debat masalah agama. Ini berdebat masalah agama dah ni. Terima je lah apa yang dalam hadis Nabi SAW dalam Quran dan Sunnah. Nak jadal apa lagi? Kalau benda tu, hadis tu tak jelas maknanya, barulah kita bincang macam masalah hari Jumaat ni. Kalau dalil dah jelas, sarih, apa semua dalil dah jelas, maka janganlah kita bergaduh-gaduh lagi masalah ni. Dia kata 124,000 sahabat meninggal, satu pun tak boleh buat tahlil. Kamu nak berdebat masalah tahlil? Kadang-kadang tak selera nak bincang masalah tahlil lagi dah. Sebab kata 124,000 sahabat meninggal, tak ada seorang buat tahlil. Dah, full stop, end of story, no discussion anymore. Dah tak ada discussion lagi dah. Sebab aku ikut Nabi, aku ikut sahabat. Nabi pun zaman dia, anak dia 7 orang meninggal, 6 orang meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Takkan Nabi tak pernah sayang 6 orang tu? Takkan Nabi kalau kata Nabi lain, Nabi level tinggi, takkan Nabi tak pernah tunjuk kepada orang macam nak sayang anak dengan buat tahlil. Ini kau tak buat tahlil untuk bapak, dia kata kamu tak sayang bapak kamu. Kamu sayang bapak kamu ke? Masalah apa yang kau buat untuk sayang bapak kamu? Setiap kali mati buat tahlil, itu je kerja kau. Bila anniversary kematian dia, pergilah ke masjid India tu, beli Yasin banyak, sedekah kat masjid. Banyak lagi benda dalam dunia ni boleh buat untuk beribadah, untuk sampaikan pahala kepada mak ayah. Yang kamu tahu buat tahlil makan, tahlil makan, tahlil makan. Itu bila nak sekat Ramadan, dekat 5-6 tahlil satu hari. Perut dah kembung jadi kembung, tak ada kembung lagi dah. Tak ada kembung lagi selepasnya. Ini bapak kita ni, kita nak buat sikit lah memberi tahlil untuk ayah kita. Banyak lagi duit nak tahfiz Al-Quran apa semua ni, banyak lagi duit nak perlukan. Bila minta tahfiz Quran apa semua, kami kedekut buat tahlil banyak-banyak suka. Yasin dah berkeping-keping dalam masjid dah. Kitab banyak ni tak cukup dah nak belajar. Siapa ada orang kata, nah, bila Yasin tak cukup baca Quran, saya nak baca Yasin. Masa masjid tu Yasin tak cukup, kita bagilah Quran. Lepas tu, saya tak nak baca Quran, saya nak baca Yasin. Lama sangat. Lama sangat jahil. Tapi kita nak cakap jahil, orang tu ustaz ni bantai orang jahil apa semua. Kita ngajilah, ngaji. Ustaz suruh ngaji, tak nak ngaji. Ngaji, itu je. Nak berhentikan tu. Ngaji. Ngaji. Sampaikan at-tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sampaikan dengan cara yang baik. Ajak tuan-tuan semua di keluarga masing-masing. Buat halaqah dengan keluarga masing-masing. Kumpulkan anak beranak sebulan sekali, 2 kali sebulan. Buat satu kumpulan, buat usrah, bincangkan hadis Nabi SAW, baca buku 1001 sunnah yang ringkas. Tak apa baca Zadul Ma'ad. Nanti kan anak beradik kata, apa dah ni ayah baca Zadul Ma'ad ni tebalnya. Baca kita nipis 1001 amalan sunnah, kumpulkan, bincang adik-beradik, anak beranak. InsyaAllah keluarga saya pun dulu buat kat tahlil. Masa ayah saya meninggal, saya seorang tak buat tahlil, adik-beradik semua buat. Tapi sekarang semua dah tak buat tahlil lah, Alhamdulillah. 2009 sekarang 2015, setelah 6 tahun. Ustaz, dia orang pun pegang kalau sahabat. Pegang mana tu? Dia tak pegang yang 120,000 sahabat tak buat. Tapi dia pegang kepada ulama warasatul anbiya tu. Ulama sekarang kata apa itu ulama? Apa itu ulama? Apa itu ulama? Ulama itu yang ikut alim. Apa itu alim? Orang berilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu Al-Quran, hadis dan kefahaman para sahabat radhiyallahu an.
Dan kita ikut ulama', mana yang ulama' tu tepat dengan Quran dan Sunnah, mana yang tak tepat tu tinggalkanlah, habis cerita. Nanti akhirat nanti Allah tak tanya kamu ikut ulama' ke ikut Quran dan Sunnah. Ada kamu dalam kubur tanya, kamu ni dulu mazhab apa kat dunia dulu? Syafi'i. Habis hal kata tak ambil 3 hari ketika ni tak usah kau campur-campur malaikat saja. Malaikat takkan tanya kau campur-campur mazhab ni, teruk kau ni campur-campur mazhab. Kau orang Malaysia tau, kau Syafi'i. Malaikat tanya dalam kubur. Ada soalan dalam kubur macam tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ikutlah apa yang Nabi SAW suruh. Mana kita yakin hadis yang sahih, mengikut pengajian kita, pembelajaran kita, lalu kita ikut imam. Kita juga ikut imam. Kalau kata saya ikut ulama' ustaz, ulama' apa yang paling besar dalam dunia ni lepas Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Saya tanya dia. Ulama' kamu lagi hebat pada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Mu'az, Abdullah bin Amr al-As, Ibn Abbas, Ibn Allah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Pelik dia pun ni. Dia kata ikut ulama'. Ulama' mana yang paling tinggi sekali? Ikut Imam Syafi'i. Kata Syafi'i sangat. Memang Imam Syafi'i kata naskan suruh baca Yasin, suruh buat tahlil. Koriklah lubang mana dalam kitab Syafi'i, takkan jumpa. Sebab Syafi'i kata tak sampai pahala bacaan. Dah habis cerita. Walaupun mutaakhir mazhab Syafi'i kata sampai. Okey, kalau kita tak bergaduh pasal masalah sampai tak sampai, kita bergaduh the form of tahlil. Siapa buat tanya soalan tahlil ni? Waktu solat yang penulis Ibn Qayyim membantah pendapat yang lain. Mereka yang berpendapat bahawa waktu tersebut adalah sejak imam mulai khutbah hingga dia selesai melaksanakan solat, berhujjah dengan hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Tadi kan dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, anak Abu Musa al-Asy'ari, Abu Burdah. Dia berkata, Abdullah bin Umar bertanya, apakah engkau bertanya? Nampak Abdullah bin Umar tanya kepada Abu Burdah. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar, tanya kepada anak Abu Musa al-Asy'ari. Dia kata bapak aku Umar tahu. Dia tak kata. Nampak dia tanya orang alim, dia tanya siapa yang pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ulama ni. Inilah ulama yang sebenar. Dan kau tanya ulama mana yang sebut tahlil tu 200 tahun yang lepas. Kita hormat ulama tersebut. Mungkin dia ada ijtihad dia, mungkin nanti silap dia ijtihad. Kita nak memiliki ulama ialah kita punya panutan kita, tempat kita faham agama. Tapi kalau kita silap, tak sama apa yang Nabi SAW, kita tutup mulut lah. Kita tak nak kutuk dia orang. Tapi kita kata tidak ada daripada Nabi SAW tahlil lagi. Apakah engkau mendengar bapakmu menceritakan dari Rasulullah SAW tentang hari Jumaat? Dia menjawab, benar, aku mendengar beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, waktunya adalah antara imam duduk hingga imam selesai salat. Adapun mereka yang mengatakan ini adalah waktu salat, berhujjah dengan riwayat Tirmizi. Ada yang kata imam duduk sampai imam selesai salat. Ada pula yang mengatakan ialah waktu salat, berhujjah dengan hadis Tirmizi itulah. Waktu salat tu sendiri, waktu salat Jumaat tu sendiri. Amr bin Auf bin Muzani berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat satu waktu, tidaklah seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah pada waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapankah, bilakah waktu itu? Beliau bersabda, ketika salat ditegakkan hingga selesai mengerjakannya. Akan tapi hadis ini lemah. Abu Umar bin Abdul Bar, Ibn Abdul Bar, ia adalah hadis sepanjang pengetahuanku tidak dinukil kecuali oleh Kathir. Kan tadi perbincangan tadi, Kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, dari datuknya, iaitu bukan orang yang hadisnya jadikan hujjah. Rauh bin Ubadah meriwayatkan daripada Auf, daripada Muawiyah bin Qurrah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa bahawa dia berkata kepada Ibnu Umar bahawa waktunya adalah ketika imam sedang datang hingga salat diselesaikan. Ibnu Umar berkata, semoga Allah menjadikanmu benar. Abdul Rahman bin Hujairah beriwayatkan dari Abu Dzar bahawa isterinya bertanya kepadanya tentang waktu pengabulan doa pada hari Jumaat untuk hamba mukmin. Maka dia berkata kepada isterinya, waktunya bersamaan dengan matahari meninggi sedikit. Jika engkau bertanya kepadaku sudahnya, maka engkau aku ceraikan. Masya Allah. Kelompok ini berhujjah pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanyalah ustaz ni, ulama ni, sahabat ni, garangnya apa semua. Itu tanya ustaz lain. Kelompok ini berhujjah pula dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berdiri salat sementara sudah asar bukanlah waktu untuk salat, dan berpegang pada makna lahir hadis.
Makna zahir hadis adalah lebih utama. Abu Umar berkata, aku pendukung pendapat ini, berhujah pula dengan hadis Ali radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, apabila matahari tergelincir dan bayangan mulai condong, angin mulai bertiup, mintalah kepada Allah keperluan kamu, sungguhnya adalah waktu bagi orang yang bertaubat. Dan beliau membacakan ayat, sungguhnya dia pengampun lagi maha bagi orang yang bertaubat. Sa'id bin Jubair berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, waktu yang disebut-sebut pada Jumaat adalah waktu salat asar hingga matahari terbenam. Adapun Sa'id bin Jubair apabila selesai salat, dia tidak berbicara dengan seorang pun hingga matahari terbenam. Sa'id bin Jubair anak murid Abu Hurairah. Inilah pendapat majoriti ulama salaf, dan diindikasikan sejumlah hadis berada pada posisi berikutnya. Pendapat yang mengatakan bahawa waktu tersebut adalah waktu salat. Ada pendapat lain tidak didukung oleh dalil. Nampak tak didukung oleh dalil. Jadi kita tak ambillah pendapat tersebut. Ustaz tu, ulama tu, tak ada dalil. Nampak Qayyim nampak bagi ajar kita manhaj dalam masalah ni. Tak ada dalil. Tapi Ustaz, takkanlah ulama cakap benda yang tak ada dalil. Mungkin tak sampai padanya. Mungkin hadis yang padanya pada pendapatnya hadis tersebut tak sahih, ataupun tak sampai hadis kepadanya, ataupun dia ijtihad di kefahaman-kefahaman yang lain. Jadi kita sentiasa mengambil uzur. Kita mencari uzur untuk ulama ni, supaya kita kata mungkin dia tersilap. Tapi kalau dah bawa cerita Nabi Adam turun gunung jerai tu, itu nak cari uzur macam mana, tak boleh lah. Nak cari uzur kat mana? Sebab tak ada hadis, tak ada dalam kitab. Kalau mungkin dia kata saya terbaca dalam kitab Ibn Kathir, itu boleh jugalah cari uzur. Ini tak ada juga dalam kitab Ibn Kathir apa semua. Nak cari uzur pun tak tahu, wallahu alam macam mana. Jadi ditolaklah cerita tersebut. Tak saya terdengar. Jangan tahlil lagi. Dengar ni. Amalan kita akan dibawa naik oleh malaikat pada hari Jumaat. Hari Jumaat, setiap hari buat naik waktu subuh dan asar. Nah, habis cerita. Dalil kata subuh dan asar dan Isnin dan Khamis kan. Itu dia. Menurutku waktu salat adalah waktu yang diharapkan pula dikabulkan doa. Itu waktu salat memang waktu yang kita harapkan dikabulkan doa, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Itu maksud tajuk ni dalam hadis tersebut. Kedua-duanya sama adalah waktu pengabulan permohonan. Betul. Akhir waktu asar pun waktu doa makbul, dalam solat pun waktu doa makbul. Okey. Akan tetapi waktu yang dimaksud oleh hadis-hadis di atas adalah saat terakhir sesudah solat asar. Ia adalah waktu tertentu dari hari Jumaat yang tidak dapat dimajukan dan diakhirkan. Maksudnya bukan suka hati kita nak depankan, nak cepatkan dan nak lambatkan. Sedangkan waktu salat akan mengikuti salat. Ia bisa dimajukan dan diakhirkan. Ikut salat lah. Sebab perkumpulan kaum muslimin, salat, perendahan diri dan kepasrahan mereka kepada Allah Ta'ala memiliki pengaruh dalam pengabulan doa. Betul tak? Ramainya orang Islam lagi makbul, lagi kuatlah doa tersebut. Yang kedua, solat tu sendiri, kemudian tawaduk lagi, kemudian dia punya kepasrahan dia kepada Allah, kan? Memiliki pengaruh dalam pengabulan doa. Maka saat mereka berkumpul merupakan waktu yang diharapkan dikabulkan padanya berdoa. Betul tak? Betul hari Jumaat tu ialah waktu orang semua berkumpul ramai-ramai, semuanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala beri perhatian lebih lah kepada majlis tersebut. Sama macam orang Arafah kan. Ya, waktu Arafah tu doa makbul. Sebab semua manusia berkumpul di satu tempat kerana nak mengharapkan kumpulan untuk meminta mohon kepada Allah Ta'ala hajat. Jadi ada kesanlah kepada doa tersebut secara umumnya dari segi dalil madmun dia tu, madmun dalil. Atas dasar ini maka semua hadis tersebut dapat dipadukan. Dan Nabi SAW telah memotivasi umatnya untuk berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kedua waktu tersebut. Serupa dengan ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang masjid yang dibangun atas dasar takwa kan. Masjid ussisa ala taqwa tu. Beliau bersabda, dalam bersabda ialah masjid kamu ini saya mengisyaratkan kepada masjid Madinah. Hal ini tidak menafikan bahawa masjid Quba yang disinggung dalam ayat tidak dibangun di atas takwa. Bahkan masing-masing dari keduanya dibangun atas dasar takwa. Demikian juga sabda beliau SAW tentang waktu pada hari Jumaat. Waktunya adalah antara imam duduk di mimbar hingga solat selesai dikerjakan. Tidak menafikan, nampak tak? Tidak menafikan sabda beliau SAW dalam hadis lain, carilah dia pada saat akhir sudah asar. Maksudnya 14 ni daripada dah rojihkan pendapat lepas asar, tapi dia kata taklah maksudnya waktu lain tu tak mustajab doa sampai nanti kamu rasa macam malas-malas nak doa pula.
Tak, waktu itu waktu mustajab juga. Waktu semua berkumpul, nak dengar khutbah, nak beribadah, nak apa semua. Kan bukankah orang pada hari Jumaat kan bertakwa lebih sikit banding dengan hari lain, kan? Jadi kat situ itu tak ada kesan lah juga kepada makbulnya doa. Serupa dengannya iaitu sabda beliau SAW, apakah kamu anggap ar-raqub mandul di antara kamu? Beliau menjawab, orang yang tidak mendapatkan keturunan. Beliau bersabda, ar-raqub lah orang yang tidak mendapatkan dari anaknya sesuatu. Maksudnya apa? Beliau SAW mengabarkan bahawa ar-raqub mandul adalah orang yang tidak mendapatkan pahala sebagaimana didapatkan mereka yang kematian anak. Namun sabda ini tidak menafikan bahawa makna ar-raqub juga adalah mereka yang tidak mendapatkan anak keturunan. Faham ke ni? Yang ni comparison. Imam Qayyim kata ar-raqub tu maksudnya apa? Mandul. Tapi yang Nabi maksudkan apa dia? Orang yang tidak mendapatkan dari anaknya sesuatu. Anak dia maksudnya apa? Dia meninggal tapi dia tak sabar atas kematian anaknya, lalu tak dapatlah apa-apa pahala tersebut daripada anaknya. Kalau tak silap saya lah, kefahaman saya macam tu lah. Ataupun anak yang tidak mendoakan, tidak dapat doa berjana. Seperti tak ada anak lah. Mungkin juga. Mungkin juga kefahaman. Tapi makna ar-raqub juga tidak menafikan. Maksudnya ar-raqub tidak orang yang mandul dah. Itu maksudnya. Sama juga bila Nabi kata hari Jumaat, waktu petang tu ialah waktu yang mustajab. Tidaklah menafikan waktu lain juga mustajab. Contoh lain ni sabda beliau SAW, apakah kamu anggap orang bankrupt di kalangan kamu? Kan hari ini biasa dengar kan, iaitu orang tidak harta, tak ada dirham dan tidak ada harta. Itu orang mereka adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan laksana gunung. Dia datang dan telah menampak orang ini, pukul orang ini, tangkap orang itu, kena bayar 1,500 ke orang ni, menumpahkan darah, tak dapat tauliah lagi kat orang tu. Contohnya, contoh bukan yang contoh saya kata menzalimi orang lah. Orang tak buat apa aja, hadis dia tangkap juga. Zalim lah tu. Dia letak undang-undang sini, undang-undang zalim lah tu. Undang-undang zalim lah. Ustaz tu khawarij Khawarij tak boleh, kita cakap umum. Saya tak kata Malaysia, saya kata tempat lain. Menumpahkan sebuah negeri yang lain, menumpahkan darah orang ini, maka orang ini akan mengambil dari kebaikannya dan orang ini mengambil daripada kebaikan-kebaikannya. Tapi menafikan tak yang orang bankrupt tu tak ada duit? Tak menafikan. Tentu juga. Contoh lain, beliau bukan orang miskin, ialah orang yang berkeliling, yang ditolak ketika meminta. Laisal miskin, bukanlah orang miskin itu yang aklatain, yang ditolak satu suap atau dua suapan, 2 biji kurma. Kata miskin adalah yang tidak meminta-minta manusia dan tidak diketahui keperluannya hingga diberi sedekah. Maksudnya orang miskin yang paling afdal kita bagi sedekah ialah orang miskin yang tak minta. Itu yang paling afdal. Lepas tu kalau kita ada zakat, orang macam ni kita cari dulu. Wala yas'aluna an-nasa ilhafa. Itu orang yang tidak meminta pada orang kerana nak menjaga diri dia, menjaga iffah. Iffah maksudnya tidak minta-minta. Ini orang paling afdal kita sedekah. Sebab dia paling susah nak cari. Sebab tu dia afdal. Sebab orang yang minta-minta ni senang bagi, datang kita minta. Dia minta kita bagi, dia minta kita bagi. Ada pun orang yang dia miskin dan kemudian dia tak minta-minta, kemudian kita cari dia dan kita bagi bantu dia, orang ni lagi afdal sebab dia memang dalam dia bertakwa. Kalau kita baca dalam kitab Minhajul Qasidin, Ustaz Dr. Basit ajar tu kan, dia kata level-level sedekah tu, level paling tinggi ialah memberi kepada orang yang bertakwa, yang tak meminta-minta kepada orang. Kalau Ustaz susah lah, Ustaz tu ada pahala lebih. Yang kedua, sebab dia nak tengok kamu ni betul-betul tak kenal jiran-jiran kamu, saudara kamu semua. Bila kamu tak tahu ada saudara kamu yang miskin, sedangkan dan dia tak minta-minta, maksudnya kamu tak kenal saudara mara kamu dan juga adik-adik kamu dan jiran-jiran kamu yang keliling kamu. minta sedekah pasar malam. Kalau kita yakin bahawa dia memang nakkan bantuan, kita bagi je lah. Ibn Qayyim menceritakan bahawa guru kami Ibn Taymiyah rahimahullah, pada setiap hari Jumaat dia akan bawa roti dan dia akan bagi orang tepi jalan. Dia tak tanya pun orang tepi tu sedikit ke tak sedikit, dia bagi je. Dia bagi je. Habis tu ustaz lah zaman tu tak tahu lagi, masa tu ada orang yang minta-minta nak jadi kaya. Kalau tidak, macam mana ada hadis Nabi SAW?
akhirat kelak orang yang meminta-minta itu untuk menjadi kaya dan tidak akan dibangkitkan akhirat, walaisa fi ala wajhi muz'atul lahmin, dia tidak akan ada sekeping daging muka-muka, dia akan cari daging di mukanya sebab meminta-minta sedangkan dia tak perlu meminta-minta. Pada hadis lain, salah hadis Sahih Muslim juga, maka seorang itu akan menambah-nambahkan rejaman daripada api neraka apabila dia menambah-nambah meminta kepada orang sedangkan dia tak perlu kan. Hadis tu takkan disebut kalau tak ada orang panggil macam tu, betul tak? Jadi kita fahamlah, kita gabungkan. Maksudnya bila Ibn Taymiyah bila bagi roti, dia tak adalah kata kau sedikit sedikit tak. Itu ikut zon kita lah, zon kuat kita sangka ni sedikit, oh salah bagi. Itulah cerita Allah Ta'ala kata la yakulu ta'amukum illa taqi, jangan makan makanan ta'amakum illa taqi, jangan makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Maksudnya kalau orang yang sedikit tu bukan orang bertakwa, orang menipu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan bertolong dalam perkara yang jahat. Kalau kita bagi duit pada orang jahat, maka kamu bertolong-tolong dalam perkara melakukan kejahatan. Tapi kita tak bagi kalau kita yakin. Kalau tak yakin, ada syak wasangka, rasa zon yang kuat lah. Zon ni mesti disertai dengan dalil. Zon yang kuat mesti disertai dengan dalil. Kau setakat tengok, aku rasa muka dia, kalau muka dia bukan dalil. Memang ada setengah orang muka dia muka gangster tapi dia baik. Kan? Ada orang muka baik tapi jahat kan? Macam tu lah. Jangan ikut muka. Kalau dalil kata dalil, tengok tu. Tadi masa tengah minta, dia pakai handphone dalam. Mak, maksud tadi aku nampak dia tampar budak tu. Aku nampak lagi dia budak tu. Nampak tak? Nampak ciri-ciri yang dia tu ada sedikit, barulah kita bagi. Ataupun pakcik ni aku nak tengok dulu kat masjid tu. Itu baru dia masuk Islam. Dia masuk Islam lagi. Sekarang sedikit orang masuk Islam tak? Dari masjid, dia kata saya mau masuk Islam. Dia masuk Islam, dia kata bawa surat Islam masuk Islam. Dia mengucaplah beria-ria. Kita bersemangat nak ajar Islam. Rupanya dia baru masuk Islam minggu lepas kat masjid tu. Rupanya dia nak duit. Sebab modal minta-minta dah tak bagi dah. Masuk Islam orang semua kesian kan, bagi duit apa semua. Tak apalah, nak buat macam mana. Nabi kata bagi kamu laka manawaita. Hadis tu kan, ada yang dia kata dia bapak dia dah atuk dia tu sahabat tu. Laka manawaita, bagi kamu apa yang kamu niatkan, dah bagi dia apa yang dia dapat. Nah, tapi kita naklah berdasarkan niat dia. Kita kena ada, kita kena bijak. La yuldagul, apa belajar Sahih Bukhari, la yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Mukmin itu tidak akan dipatuk oleh ular dalam satu lubang dua kali. Maksudnya orang Islam tu bijak, alal hadh, khudhu hidrakum, kata Allah sebut dalam Quran, jaga-jaga tindakan kamu, khudhu hidrakum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tahlil telah melambat-lambat dengan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan ni? Tak ada. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.